Salam sejahtera dan selamat datang ke channel Cikgu Sherin untuk video tutorial geografi tingkatan 2. Hari ini, Cikgu akan mulakan sukatan pelajaran geografi tingkatan 2 bab 1 iaitu skala dan jarak. Sekiranya kamu tidak mahu terlepas video yang seterusnya, jadi jangan lupa tekan subscribe dan loceng notification. Jom kita mula belajar sekarang. Baiklah pelajar-pelajar, untuk video ini cikgu hanya akan masuk ke 1.1 skala dan 1.2 jarak sahaja. Objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini, pelajar akan dapat menyatakan jarak mutlak, jarak relatif, skala penyata, skala lurus dan pecahan wakilan. Yang kedua ialah menerangkan jarak mutlak, jarak relatif, skala penyata, skala lurus dan pecahan wakilan. Baik, apa itu skala? Skala ialah nisbah jarak di atas peta berbanding dengan jarak sebenar di atas permukaan bumi. Contohnya, ini adalah skalanya 1 cm mewakili 1 kilometer. Baik, 1 cm yang ini merupakan jarak atas peta. Maksudnya ialah 1 cm yang di atas peta. Dia akan mewakili 1 kilometer. Yang 1 kilometer ini merupakan jarak sebenar di atas permukaan bumi. Maksudnya 1 kilometer yang di permukaan bumi, kita hanya akan lukisnya sebagai 1 sentimeter sahaja di atas peta. Yang ini merupakan skala. Baik, jenis-jenis skala ada 3, iaitu skala lurus, skala penyata dan juga pecahan wakilan. Kita lihat jenis skala yang pertama, skala lurus. Skala lurus merupakan skala yang berbentuk satu garisan lurus yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama jaraknya. Dia satu garisan, lepas itu bahaginya kepada beberapa bahagian. Baik, kita lihat jenisnya. Dia ada 2 jenis juga untuk skala lurus. Yang pertama adalah skala lurus mudah. Ini adalah contohnya skala lurus mudah. Baik, skalanya kita baca macam ni. 1 cm mewakili 1 kilometer. Okay. Maksudnya 1 cm yang di atas peta ialah mewakili 1 kilometer yang di atas permukaan bumi. Baik, macam mana kita tahu bahawa dia ialah 1 sentimeter? Jadi kita mesti letakkan pembaris dan kita cuba bacakan jarak di antara 0 hingga 1 itu ialah berapa sentimeter di atas pembaris. Jadi di sini menunjukkan 1. Jadi barulah kita tulis 1 sentimeter. Okey. Dan lepas tu kita lukislah mewakili berapa. Okey, cikgu padamkan dulu. Okey. Dari mana cikgu dapat 1 yang di belakang ini? Iaitu kita lihat di sebelah kosong ialah apa nombor dia. Di sini ialah 1. Jadi cikgu tulis 1 di sini. Jika sini ialah 2, maka kita tulis sini 2. Okey, kamu tak payah peduli yang di belakang ini. Okey, tak payah tengok. Okey, kamu hanya lihat nombor yang di sebelah kosong itu ialah berapa dan kamu tuliskan di sini. Okey, dan
kilometer. Dari mana dapat kilometer? Iaitu kita lihat di belakangnya. Okey, apa unit yang digunakan? Okey, jadi di sini dia tulis kilometer. Kita juga tulis di skala kita kilometer. Faham tak murid-murid? Cikgu berharap kamu boleh faham. Jika kamu tak faham, kamu boleh tuliskan di komen sana. Okey, cikgu akan menjawab soalan anda. Bab yang kedua ialah skala lulus penuh. Ini adalah contoh skala lulus penuh. Skalanya juga sama seperti ini. 1 cm mewakili 1 km. Sama juga kita letakkan pembaris. Bacakan, tengok sini berapa sentimeter. Jika dia 1 cm, maka kita tulis 1 cm. Lepas tu tengok yang di sebelah kosong. Apa nombor dia? 1. So, kita tulis 1 di sini. Lepas tu tengok belakang apakah unit dia? km. So, kita tulis km di sini juga. Jika sini tulis m, maka kita di sini ialah tulis skala ialah tulis m. Okey, dia biasanya dia antara meter dan kilometer sahaja. Baik, jadi skala lulus ada 2 jenis, iaitu skala lulus mudah dan skala lulus penuh. Biasanya dalam peta ialah guna skala lulus mudah. Baik, jenis skala yang kedua, iaitu tadi ialah skala lulus kan? Sekarang ialah skala penyata. Skala penyata dia dinyatakan dalam bentuk ayat ataupun pernyataan. Contoh ini senang sahaja jika skala penyata. Tak payah kita pergi ukur, tak payah kita tengok. Dia terus keluar bagi kamu. 1 cm mewakili 1 kilometer. Baik, yang ketiga, pecahan wakiran. Jika pecahan wakiran, skalanya dinyatakan dalam bentuk nisbah ataupun pecahan. Okey, kita lihat ini adalah contoh pecahan wakiran. Macam mana kita nak bacanya? Iaitu 1 nisbah 100,000. Okey, maksudnya apa? 1 cm di atas peta bersamaan dengan 100,000 cm. Besarnya angka dia kan? Tentu kamu sudah pening tengok. Banyaknya kosong di sini. Jadi di sini dia kata sentimeter. Biasa jika dalam permukaan sebenar, kita tak sebut jarak dalam sentimeter kan? Jadi kita mesti tukar sentimeter kepada kilometer ataupun meter. Jadi kita boleh guna formula ini. Ini dalam matematik kamu pun pernah belajar kan? 1 cm ialah 10 mm, 1 meter 100 cm, 1 km ialah 1000 meter dan 1 kilometer ialah 100,000 cm. Baik, kamu lihat di sini terdapat berapa kosong? 1, 2, 3, 4, 5 kosong kan? Okey, nanti saya beritahu mengapa saya kata kira berapa kosong sini ya. 5 kamu ingat 5. 5, okey, ingat 5. Okey, jadi cara tukarnya, okey, contohnya 100,000 kan? Kamu mesti bahagikan dengan 100,000 juga. Baiklah, kita ambil yang 100,000 yang dalam skala kita itu pergi ke sini. Dan kita mesti bahagi dengan 100,000. Iaitu yang ini 100,000. Sekarang kerana kita nak tukar sentimeter jadi kilometer. Jadi kita mesti bahagi dengan 100,000. Okey. Dan dapat berapa? 1 kilometer. Jadi macam mana kita nak buat baru dia dapat 1 kilometer?
Cara yang senang ialah, contohnya 100,000. Cikgu macam ajar matematik sekarang. Macam mana kita nak dapat 1 dengan senang? Cikgu tadi panggil kamu kira ada 5 kosong, betul tak? Jadi setiap kali bila kamu nampak pecahan wakiran yang banyak-banyak kosong itu, tak payah risau. Kamu kira dari belakang. Okey, dari belakang kosong yang terakhir sekali, dari belakangnya, kita masuk ke depan 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu titik di sini. Kita titik di sini. So tinggal 1 poin kosong, betul tak? Jawapannya 1 poin kosongan. Tapi belakang ada kosong jadi tak payah tulis. Jadi tinggal berapa? 1. So di sini ialah 1 kilometer. Okey tak? Okey, tak apa. Kita lihat. Ini ialah latihan. Jika dia ialah 1 nisbah 50,000. Maksudnya 1 cm di atas peta bersamaan dengan 50,000 cm. Sama, jika kita nak tukarnya jadi kilometer, ialah macam mana? Mesti bahagi dengan 100,000, betul tak? Bahagi dengan 100,000. Okey, macam mana dapat jawapan? Kita titik di belakang. Lepas tu, masuk ke depan 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi titik di mana? Di depan 5. Titik cikgu besarnya. Okey, maksudnya ialah titik lepas tu 5. Di depan titik perpuluhan kita mesti letak apa? Mesti letak kosong, betul tak? Tak boleh biar kosong saja kan? Jadi mesti ada 0 kosong di sini di depan dia. So jawapannya ialah 0.5 kilometer. Jadi lain kali jika kamu nampak saja ini, kamu tak payah step ini pun tak apa. Kamu terus masuk ke depan 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Macam ni. Okey, senang sahaja. Jadi skalanya ialah 1 cm mewakili 0.5 kilometer. Okey, next. Baik, rumusan untuk 1.1 iaitu untuk skala ya. Skala ialah nisbah jarak di atas peta berbanding dengan jarak sebenar di atas permukaan bumi. Ini 3 skala yang kamu mesti tahu. Skala lulus, ada skala lulus mudah, ada skala lulus penuh. Ini skala penyata. Dan ini pecahan wakiran. Baik, 1.2. Apakah itu jarak? Okey, jarak. Sini ada rumah, ada sekolah. So, jarak ialah ukuran jauh di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Iaitu ukuran di antara dari rumah ke sekolah atau sekolah ke rumah. Yang ini panggil jarak. Baik, jarak ada 2 jenis. Satu ialah jarak mutlak dan satu ialah jarak relatif. Jarak mutlak boleh dinyatakan dalam unit seperti meter atau kilometer. Tengok dia guna meter, guna kilometer. Contohnya yang ini kamu nampak. Okey? Ini 500 meter kan. Yang ini nyata dalam kilometer kan. Ini semua ialah jarak apa? Jarak mutlak. Okey, selain daripada itu, jarak mutlak juga tetap dan tidak berubah. Contohnya jika dari rumah ke sekolah. Okey, jarak mutlaknya ialah 1 kilometer. Hari ini 1 kilometer, besok juga 1 kilometer,
lusa juga 1 kilometer. Dia tidak akan berubah. Okey, bila-bila pun 1 kilometer. Ini adalah maksudnya. Bukan kata hari ini 1 kilometer, besok dia akan jadi 500 meter. Tidak. Dia tetap dan tidak berubah. Baik, jarak relatif boleh dibahagi kepada dua, iaitu jarak yang berdasarkan kos, iaitu yang berkaitan dengan duit. Jadi unit yang digunakan adalah sen dan ringgit. Okey, cikgu bagikan contohnya. Katakan di sini ada rumah dan sekolah. Okey, katakan dari rumah ke sekolah, okey, kita gunakan bas. Okey, kita gunakan bas dan tambangnya ialah RM1. Jadi RM1 itu merupakan apa? Iaitu jarak yang berdasarkan kos. Jadi dia juga merupakan jarak relatif. RM1 itu adalah jarak relatif dari rumah ke sekolah. Baik, yang kedua ialah jarak yang berdasarkan masa. Jadi dia gunakan unit minit dan jam. Contohnya jika kita gunakan bas, jika dari rumah ke sekolah ialah perlu 20 minit. Jadi 20 minit itu adalah jarak berdasarkan masa. Dan dia juga merupakan jarak relatif antara rumah dengan sekolah. Okey tak? Jadi jarak relatif di sini adanya RM1 dan juga 20 minit. Ini adalah jarak relatif. Baik, selain daripada itu, jarak relatif juga tidak tetap dan berubah-ubah. Dia selalu berubah. Berdasarkan apa? Berdasarkan jenis pengangkutan yang digunakan. Okey, contoh jika dari rumah ke sekolah, kita guna bas. Okey, tambang bas ialah RM1. Masa ialah 20 minit. Ini tadi kita sudah tahu kan? Tetapi sekarang saya tak mau menaiki bas. Saya guna teksi. Okey, macam mana tambang teksi dengan masa yang digunakan? Okey, kita lihat tambang teksi RM5. Tengok, jarak yang sama kan juga dari rumah ke sekolah. Tetapi tambang teksi ialah RM5. Masa yang digunakan 10 minit. Jadi kamu lihat berbeza betul tak antara bas dengan teksi? Dan ini ringgit dengan minit merupakan apa? Jarak relatif. Tetapi dua-duanya adalah tak sama. Jadi kita kata jarak relatif itu dia selalu berubah. Okey? Berdasarkan jenis pengangkutan yang kita guna. Baik, rumusan 1.2 untuk jarak. Jarak ialah ukuran jauh di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Dan dia ada dua, iaitu jarak mutlak dengan jarak relatif. Jarak mutlak dinyatakan dalam unit seperti meter dan kilometer. Ini contohnya. Dan dia adalah tetap dan tidak berubah. Manakala jarak relatif adalah jarak yang berdasarkan kos, iaitu sen dan ringgit. Dan juga jarak yang berdasarkan masa, iaitu yang dalam unit minit dan jam. Dan dia tidak tetap dan berubah-ubah. Berdasarkan jenis pengangkutan yang digunakan. Baiklah. Jadi maksudnya video ini hanya setakat sini sahaja. Tetapi murid-murid untuk bab 1 tingkatan 2 ni belum habis ya.
Yang lain cikgu akan sambung di siri kedua. Jika cikgu ajar terlalu banyak dalam satu video, nanti kamu pening. Baiklah, untuk menguji pemahaman pelajar, cikgu nak kamu jawabkan latihan PBD TP1 hingga TP2 ini. Okey, linknya cikgu sudah letakkan di dalam description video. Nanti kamu boleh tekankan dalam description video itu. Jika kamu nak menguasai TP1 dan TP2, kamu mesti dapat 100 poin. Jadi maksudnya, sekiranya kamu sudah submit jawapan kamu dan semak skor kamu tidak dapat 100 poin, kamu mesti jawab semula sehingga kamu dapat 100 poin. Cikgu akan nampak rekod kamu ya, dan saya baru akan catatkan markah ataupun TP yang dikuasai oleh kamu. Baik, jadi selamat menjawab. Cikgu berharap kamu dapat cuba, okey, dengan sedaya upaya kamu. Baik, jadi terima kasih kerana kamu mengikuti video ini sehingga habis. Jangan lupa subscribe ya untuk mengikuti video geografi yang seterusnya. Baiklah, kita jumpa lagi. Bye-bye.